Alright, Assalamualaikum. Apa khabar dan salam sejahtera. Terima kasih kerana hari-hari berkongsi dengan saya juga feedback anda kan. Saya tulis dekat Facebook post, you juga share pada saya, dan saya tulis, saya buat video juga, memang ada beratus orang biasanya. Saya sangat appreciate sebab ini adalah satu benda yang saya nak buat lah jangka masa panjang. Maksudnya dalam hidup ni ada benda yang saya juga bantu you dalam pelbagai faktor, dan juga you bantu saya dalam pelbagai faktor dengan cara bagi feedback, dan saya cuba bagi yang terbaik dalam bentuk konten dan juga apa yang sepatutnya. So itu yang pertama lah yang saya nak kongsikan pada you. Jadi hello Yusri, apa khabar? Lepas tu yang kedua, antara perkara yang penting juga yang saya nampak, kesanggupan ataupun nekat kan, nekat ataupun tekad ataupun bulat hati lah, betul-betul memang nak ada perubahan dalam hidup, khususnya betul-betul kita nak ada sesuatu yang macam bagi impact dalam hidup kita. Jadi bila sebut nekat dengan tekad ni, dia ada dua perkara yang utama sebenarnya kan. Selamat datang Hilmi, apa khabar? Dia ada dua perkara utama. Perkara yang pertama pasal nekat ialah, dah tentu bila sebut nekat tu nak berlaku perubahan kan. Dan antara benda yang mencuit hati saya lah, yang saya rasa tertarik juga, iaitu bila kita sebut nekat ni, bila kita kata berubah ni, nombor satu kena terima hakikat, bukan saja kita susah nak berubah, tetapi orang lain juga tak suka kita berubah sebenarnya kan. Pasal bila kita berubah, dia rasa itu orang lain, bukan orang yang dikenal dulu kan. Jadi perubahan ni, tekad ni, nekat ni ialah melibatkan, ialah you kena berkorban kan, you kena berkorban. So bila sebut pengorbanan tu, satulah you kena mengorbankan, mungkin setengah orang ialah kepercayaan orang pada you dulu sebab you nak berubah, satu. Nombor dua ialah you mungkin juga bapak gila tak selesa pasal you biasa dengan comfort zone, you biasa dalam keadaan macam tu, so you nak berubah. Jadi dia akan memberikan satu anjakan emosi yang mungkin setengah orang tak biasa, dan mungkin setengah orang tu dia masih terasa walaupun dia biasa. Jadi bila sebut dalam konteks ni, ini yang saya rasa menarik sebenarnya. Pasal ramai orang, pada pandangan saya, bila nak berubah, dia akan melibatkan orang tak suka ataupun benda yang mungkin tak berapa favor pada orang lain. Tetapi pada hakikatnya, bila kita berubah, kita juga tak selesa dan orang tak selesa. So maksudnya, bila sebut dalam nekat ni, dia tidak semudah seperti yang sangka lah kan. Kita sebut nekat, okay, aku nekat, aku nak berubah, aku nekat, aku nak fokus, aku nekat, contohnya kalau dalam pelaburan, aku nekat nak saving kan, aku nekat nak belajar, aku nekat nak fokus kan. Dan datang je cabaran setiap hari, halangan akan confirm timbul. Jadi halangan-halangan ni sebenarnya dia mungkin satu daripada keadaan dia boleh timbul. Maksudnya dalam keadaan mungkin rumah kita, situasi tempat kita bekerja, ataupun mungkin tempat kita bersosial. Dia bukan juga mungkin jadi tekanan daripada rumah kita oleh pasangan kita sendiri, ataupun mungkin anak-anak ataupun orang lain, kerana dia dapati kita berubah kan, kita berubah. Dan mereka sayangkan kita sebenarnya kan, mereka nak, sebab you kena ingat kenapa kita sebut community, maknanya common ability, maknanya benda yang lebih kurang sama, on the same page. So bila you berubah, dah tentu you lain daripada common ability tu. So sebab tu yang community tu tak berlaku, sebab dia culture Jadi bila you berubah, dah tentu community lama ni takkan setuju kan, apatah lagi parent, apatah lagi mak bapak kan, apatah lagi adik-beradik, apatah lagi kecuali mereka faham on the same page dengan you lah. Jadi ini yang sebenarnya cabaran besar pada saya hakikatnya. Dalam forex trading ni, cabaran besar dia ialah bukan belajar teknikal sebenarnya kan, bukan belajar juga money management, dan juga bukan belajar psikologi ke strategi dia. Bagi saya ialah yang challenge ialah berubah, nekat tadi So bila kita nak berubah, challenge dia datang daripada pelbagai segi. Dari segi mental tekanan daripada pressure dan sebagainya. Kita fikir pun buat benda tak selesa kan. Kata Robin Sharma dalam buku 5am dia, 5am Club tu, dia kata bila je kita buat rutin baru, kita akan rasa bapak gila tak selesa, dan ini sebenarnya bagi kita kesan jangka masa panjang. Untuk tempoh tertentu lah, dalam tempoh dia kata 66 hari kan. 66 hari tu maksudnya 22 hari, so kita akan dapat 66 hari. So dalam 66 hari tu kita akan sebagai nak mati kan. Sama juga kita nak create habit baru. So habit baru juga dia akan jadikan kita macam tu kan. Kita akan jadi macam, oh that's it, aku macam ada tekanan yang tertentu dan sebagainya. Dan bila sebut on the same page, ini masalah besar tau. Sebab kita nak kita punya let's say kalau kita ada team, kita nak team kita on the same page
Kalau kita nak pasangan kita on the same page. Kalau kita kononnya nak pergi moving forward kan. Tetapi kadang-kadang mereka nampak ialah moving forward juga ialah duduk tempat yang sama dan buat benda sama. Ya, jadi itu mungkin akan berlaku kekeliruan dan ini yang menyukarkan dalam forex trading. Kan sebagai contoh, you kata okey, aku dulu pakai kereta dulu, aku nak cut satu kereta, sedangkan you dengan wife pakai salah satu kereta. You nak save RM400, RM500, RM800 let's say sebulan supaya you boleh buat kereta kemas, tetapi benda tu dah tentu jadi tak bersetuju. Kan orang tak bersetuju langsung, orang tak bersetuju ialah tetamu pasangan tak bersetuju kerana dia kata ini menyusahkan sebagainya. Jadi contohlah, dia bukan contoh tu ialah wajib, tapi nak ceritanya dia memang on the same page ni satu perkara yang sangat penting sebenarnya. Kan tak ramai orang sebenarnya yang faham dan juga jelas apakah sebenarnya dia maksudkan sebagai betul-betul nak berubah. Jadi itu yang saya rasa satu perkara lah yang kita kena jelas macam mana kita nak berubah dan macam mana kita untuk jadi lebih baik dari segi jangka masa panjang. Kan you kena ingat kat situ. Salam mata merah, apa khabar? Jadi bila kita sebut nekat kan, nekat juga melibatkan disiplin. Kan nekat juga melibatkan disiplin. Contoh, you nekat nak kurangkan lemak ataupun kurangkan bloated kan. Macam saya obviously saya nekat lah ni kononnya kan. Jadi nekat saya ialah iaitu kena at least berlari minimum iaitu 30 minit pagi dan juga 30 minit sebelah petang. Kan 30 minit 30 petang. Jadi apa yang berlaku ialah bila saya buat 30 minit pagi 30 minit petang, dah tentu dia akan memberikan saya satu komitmen dan bukan senang tau sebenarnya. Nombor 2 iaitu dari segi tekad, contohnya ialah makanan kan. You kena cut banyak makan. You kena makan sekali atau 2 kali sehari, intermittent fasting, ataupun you makan very small amount yang tak bergoreng dan sebagainya. Itu juga nekat. Jadi nekat ni setengah orang mungkin alamak setakat lari 30 minit tak ada challenge, tapi sebahagian orang challenge dia besar. Sama juga makanan kan. Tak boleh makan, ada orang challenge dia besar, tak boleh makan, dia rasa tak serabut, dia rasa nak marah, dia cepat marah dan sebagainya kan. Ada orang okey je. Jadi maksudnya dalam keadaan nekat ataupun nak berubah ni memang ada perubahan yang berbeza lah. Kan ada orang berubah dengan berbeza. So, ada orang yang macam berlaku sesuatu dalam hidup dia, dan juga ada sesuatu yang sebenarnya dia nak berubah, tetapi apa yang berlaku ialah dia kena menghadapi pelbagai cabaran. Sebab tu nekat bulat hati ni sebenarnya you kena sanggup sampai last kali lah you terpaksa bersendirian. Itu tak boleh buat apa kan. Terpaksa bersendirian. Maksudnya untuk buat fokus bersama-sama. Dan orang akan datang balik, jangan risau. Dia akan datang balik bila you dah berjaya. Jadi maksudnya susah sebenarnya nak nekat ni. Susah. Kan, kita ambil contoh satu nak berubah. Jadi termasuk juga komitmen kan. Komitmen kita nak belajar forex trading, kita nak trade forex trading, kita nak trade emas, kita nak trade saham, perak, kita nak trade palladium, kita nak trade saham. Kan kita nak berubah. Kan kita nak buat benda tu, tapi nekat kita tu, kita nak belajar, nak ambil masa, nak tengok selalu, nak pergi kelas sebagai komitmen tu, saya rasa itu benda yang sangat pengorbanan sebenarnya. You kena isi masa tersebut dengan masa yang sedia ada. Kan you kena isi masa tersebut dengan masa sedia ada. Contohnya apa? Masa sedia ada you ialah iaitu you terpaksa mungkin ambil anak sekolah, atau masa dia you pergi ke, contohnya ialah gym, you pergi ke masjid, surau dan sebagainya. Tapi last kali you terpaksa macam hadir seminar, you terpaksa hadir live dan sebagainya. Jadi ini juga melibatkan nekat juga. Jadi maksud saya ialah dalam in order untuk achieve something, dah tentu you kena tukar nekat ni, you kena tukar you punya priority. So masalah priority ni, kata Brian Tracy dalam buku dia kata dalam time management lah khususnya, dia kata setiap orang ni dia macam a deck of card punya tempat tau. Maksudnya senang cerita, kita macam bekas telur, ada 12 telur, let's say lah, ada 24, ada macam-macam, let's say saya bagi 12 atau dozen kan. So dalam 12 tu bermaksud daripada telur 1, telur 2, telur 3, telur 4, telur 5, telur 6 sampailah 12 telur tu, itu adalah priority kita. Jadi kalau kita nak tekad berubah, bermaksud salah satu telur tu kita kena ambil dan buang, masukkan yang kita tekad tu, which is maksudnya in order to get something, you kena lose something. Kan benda ni tak best lah, sebab kalau boleh kita nak semua benda kita dapat kan. Lepas tu yang kedua ialah cuba you bayangkan, bila you sebut nekat, you nak berubah. Lepas tu pada sama juga ialah bila you kata you sanggup lose something, sebab fear of losing adalah fear nombor 1. Kan fear nombor 1. Fear inilah dia God. Dia panggil God. God tu maksudnya ialah orang tunduk pada fear ni. Faham tak? Orang tunduk fear of losing terutama kan. Fear of not good enough. Fear of never get it kan. Jadi fear ni dia adalah God. Jadi cuba you bayangkan you nak berubah dan you melanggar fear. So macam mana you nak tewaskan God ni? God tu maksudnya bukan Tuhan. God tu macam ibaratnya dewa lah. Dewa-dewa yang ni kan. So jadi ini yang saya nampak bila kita bulat hati, bila kita nekat dan juga tekad untuk berubah, untuk lakukan sesuatu, challenge memang banyak. Kan kita nak fokus belajar setiap hari, nak tengok live contohnya. Kita nak fokus ialah ada seminar, nak kena keluar duit lagi.
kan kita nak keluarkan lagi komitmen kita, kita nak pergi jarak yang jauh, sedangkan kita tengah ada kerja sekarang ni kan. Kerja tu pula memberikan makan minum anak bini kita, dan kita pula nak berubah tapi kita tak boleh nak tukar prioriti tu. Memang tak boleh buat apa lah, maksudnya tak berubah lah, ataupun perubahan tu sangat slow kan. Jadi tu yang point seterusnya lah. Point ketiga, bila kita sebut nekat ni kan, nekat ni dia macam melibatkan banyak perkara tau kan. Contohnya sekarang ni kan, bila kita mula belajar dan juga aplikasi sesuatu, kita memang agak rasa macam tak best tau. Kita rasa tak best. Masalahnya kita rasa macam kepala kita macam tak bersambung. Aku ni macam alamak dah berusia ke, dah lama aku tinggalkan universiti aku, dah lama aku tinggalkan sekolah aku. So aku nak learn, boleh ke tidak aku ni pegawai biasa je. Boleh tak aku businessman bagus tapi aku tak boleh nak invest pun pasal aku tak reti dalam investment. Tapi point utama lah, kalau kita sendiri tak tahu macam mana ni dan tak tahu macam mana cara dia memang jadi susah lah. Sebab kita ada fear kita sendiri kan, boleh ke tidak, berkarat ke tidak. Sebab nak belajar dari aplikasi memang bukan perkara yang mudah. Pasal apa? Pasalnya sebagai contoh kan, kalau kita di Royal TT lah, berbuih mulut kita cakap macam ni bertahun-tahun pun orang sama je kan. In fact saya buat survey, ramai je lagi orang yang masih lagi tak boleh terima hakikat sebenarnya modal ni kena besar. Semua masih lagi nak letak modal yang paling kecil kalau boleh, sebab dia kata ini yang aku sanggup loss. Saya rasa benda tu tak salah, tetapi kalau mindset tu macam tu, agaknya sampai bila nak jadi kan. Dapat duit sikit-sikit cukup, okey lah, fine lah, which is saya respect kalau you fikir macam tu. Tapi jangka masa panjang, apa yang berlaku ialah dia tak berlaku macam seperti yang kita nak. So ini yang saya rasa satu perkara kena faham dan kena sanggup kan. Kena sanggup sebenarnya akhirnya kau sendiri je bang, pasal kau nak berubah kan. Cuma percayalah kan, kalau kau duduk tempat sama dan kau rasa you macam settle for less, saya rasa macam agak rugi hidup kita kan. Sebab hidup ni masalahnya ialah kita hidup ni kan, memang kita hidup setiap hari kan. Ada quote mengatakan ialah mati sekali, hidup setiap hari, buat lebih baik. Takutnya hidup setiap hari walaupun mati sekali tapi macam mati juga kan, tak ada perubahan. Dia ada satu saya semasa dengan T. Harv Eker ni, dia sebut, dia kata either you grow or die. Sama juga dengan Tony Robbins cakap lah, maknanya sama ada kau terus berkembang ataupun kau mati bang. So you kena start berubah. So apa yang nak berubah? So berubah ialah dari segi yang saya rasa lah, yang pertama sekali lah, berubah daripada keadaan hidup you dari segi kesihatan. Yang pertama, kesihatan ni kena berubah. Dulu isap rokok, sekarang berhenti isap rokok, kurangkan kan. Dulu makan banyak, kurangkan separuh kan, contoh kan. Dulu tak bersenam langsung, at least bersenam lah juga, at least kan. Tak sepertinya pergi gym bersenam ni kan. Bersenam tu berjalan kat taman dan sebagainya buat kan. Lepas tu pada masa sama juga pergi kepada iaitu macam perubahan-perubahan yang boleh buat, walaupun benda tu macam kadang slow, kadang lambat, it's normal lah, sebab nak berubah ni dia ambil masa. Lepas tu seterusnya kena faham juga dari segi konteks yang seterusnya nak berubah dari financial kan. Macam Sabri tanya, apa pandangan modal sikit-sikit konsisten setiap bulan? Okey, macam ni. Saya mendapati daripada survey saya, kita ada dekat 30,000 trader yang aktif dengan kita. Kita dapati sebenarnya untuk dalam keadaan berubah ni sebenarnya, terutamanya dari segi contohnya modal, berubah modal lah, modal jadi besar. Dulu modal sikit, modal jadi besar. Ramai orang tak privilege ataupun tak ada duit lebih. Mungkin dia dah berusia umur 30, dia dah ada anak dan ada cost komitmen yang dia kena tanggung kan. Jadi apa yang saya boleh kongsikan sekarang ni lah, iaitu pertama sekali kan, kita kena tambah modal. Sebab contoh Sobri kata, apa pandangan modal sikit-sikit konsisten? Ya, modal ni sebenarnya kena deposit tiap-tiap bulan sebenarnya kan. Bulan ni 100 USD, bulan depan 100 USD, selama setahun dah ada 1,200 USD. 1,200 USD main lot 10 sen dengan selamat, insya-Allah kan. Dia tak adalah selamat sangat 10 sen tu, tetapi selamat lah kalau you masuk di setiap time frame. Cuma apa yang saya nak highlight lah, ini point utama yang saya rasa yang kita patut mula tengok kan. Perubahan dari segi ialah contohnya modal kan, perubahan dari segi kesihatan, perubahan dari segi trading kan, perubahan hidup kita di mana nak elakkan FOMO, fear of missing out kan. Tengok teknik tu berjaya, teknik ni berjaya, kau boleh nak belajar semua teknik kan. Dan macam mana nak berubah? Memang tak boleh nak berubah lah kan. Bila kita nekat dalam forex trading, maksud kita nekat, kita kena nekat dengan hidup kita, berubah kita, dan kita kena nekat yang sebenarnya orang tak sokong kita. Itu kena nekat lah kan. Memang tak ada sokong, dan kita pula alamak hilang tu hilang ni, terpaksa lah bang, terpaksa lah. Tak semua orang boleh keep up dengan perubahan ataupun dia ada perspektif perubahan dia nak kan. Jadi ini you kena buat sendirilah, dan mungkin last kali you terpaksa tinggal seorang diri kan, mungkin. Tapi saya percaya dia takkan jadi macam tu. Saya percaya juga iaitu
akan ada the right person lah. Right person mungkin the same person yang change, ataupun the right person lah you akan jumpa right person yang lain. Right person tu sama ada team ataupun pasangan, ataupun mereka yang sebenarnya bukanlah kata faham, tetapi mahu perubahan dan juga mahu moving forward ke arah kehadapan. Dan mungkin yang saya kongsikan ni juga 100% salah, tetapi itu ideanya untuk kita lakukan berubah kan. Dan itu yang saya nampak dalam umur saya 39 tahun, dengan membaca, dengan hadis seminar, dengan aplikasi kan. Tak ada benda betul, tak ada benda salah, tetapi kita sendiri kena tentukan apa yang workable pada kita. Ada orang kata tak apa kan, aku tak perlukan duit yang besar, duit sikit-sikit je cukup asalkan hidup aku bahagia, which is fine, I respect, sebab nilai setiap orang tu berbeza kan. Nombor dua ialah ada orang yang hidup dia kata okay, aku semata-mata duit, aku tak peduli pasal orang pun, which is fine. Tak boleh juga, sudah tak ada relationship, masalah lah. Hablum minallah, hablum minannas kan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan diri sendiri. Jangan lupa diri sendiri pun penting kan, nasi ingat orang ni, diri sendiri pun penting. Lepas tu ada orang mungkin juga sebenarnya aku tak kisah satu kaya, sakit pun tak apa, pun tak ada masalah kan. Tapi eloknya lah kan, saya rasalah kita ni hidup ni bukan hidup dalam rumah kan. Kita hidup ni bukan hidup dalam building ataupun apartmen ataupun rumah teres. Kita hidup ni hidup dalam badan kita sebenarnya. Badan kita ni rumah kita. Jadi kalau rumah tak selesa, you expect macam mana kan? You tak selesa perut, you sakit perut, you tak selesa tu, tak selesa ni, macam mana you nak expect, you nak creating wealth, apatah lagi protection. Jadi saya rasa yang pertama ialah mesti ada tekad bulat kalau nak protection, ialah kesihatan. Nombor dua ialah fokus kepada iaitu gain financially. Nombor tiga ialah boleh pergi kepada hubungan lah kan. Ada orang letak hubungan yang first, which is fine, tak kata salah pun, okey je kan. Strategi masing-masing dan kumpulan masing-masing kan, community masing-masing, on the same page masing-masing kan. Pada saya ialah saya tak ada kecam ini salah ini betul kan, tapi pada masa sama juga cuba pertimbangkan apa mungkin yang boleh improve you dari segi jangka masa panjang, dan apa yang mungkin daripada satu sudut ialah takutnya merugikan kita jangka masa panjang. Jadi saya rasa itu satu perkara yang kita sendiri kena start maklum lah kan, apa yang kita boleh ubah dan juga apa yang kita tak boleh ubah, dan macam mana untuk jadi lebih baik daripada masa ke masa. Okey, jadi saya rasa itu yang paling utama khususnya daripada kita. Okey, Juraidi kata nak tanya kalau modal 100 USD berapa sen yang perlu kita letak dan berapa helai kita boleh letak. Helai bagus juga. Okey, sekarang ni satu benda yang you kena jelas, bila kita sebut dengan letak lah, kalau lah kita nak trade dari segi penggunaan margin ni, dia masalah macam ni penggunaan margin ni. Nombor satu, sebelum you kata 100 USD tu you boleh letak, you kena pasti kan, you kena pasti yang pertama ialah akaun apa yang you buka. Akaun ni main peranan penting. Ada akaun sen, ada akaun micro, ada akaun standard, ada akaun ECN. Jadi pada saya yang pertama ialah you kena identify akaun apa sebenarnya. You faham tak? Akaun apa you pakai sebenarnya? Itu nombor satu. Lepas tu nombor dua, yang you kena jelas, iaitu selepas akaun, yang you kena jelas kan, you kena test dulu. Dalam you buat tu, okay, dalam yang you buat tu, let's say you buat masuk satu, you cuba tengok, kalau aku masuk 0.01, berapa yang keluar dalam berapa yang keluar dalam aku punya nilai duit tu. Sebab duit ni berbeza kan. Ada orang you nampak kan akaun dia macam beribu-ribu duit tinggi lah, you nampak beribu-ribu sen kan. Tapi ada orang sebenarnya, iaitu you kena faham dia bentuk sen, tapi you nampak tu macam USD, oh banyak gila duit dia, contoh kan. Jadi you kena tahu jenis akaun. Jadi kalau nak jawab soalan tadi siapa tadi, Juraidi tadi, you kena tahu akaun apa you buka. Nombor 2, you kena test sendiri. Sebab kalau saya bagi contoh berapa helai, berapa lapis nak masuk, saya rasa benda tu tak pergi spesifik, apa kena takut you salah faham. Okey, so Bri ada buat kesimpulan. So Bri kata berubah, kesihatan, gain financial juga. Itu saya punya kesimpulan. Dan priority ni berbeza-beza ikut keadaan. Mungkin you dah sampai cukup kaya, you dah tak perlu dah benda ni kan. Tapi kalau you dah mungkin dalam keadaan struggle lagi, you kena fokus benda ni. Kalau tidak, kita tak boleh buat apalah, kita duduk tempat yang sama. Okay, so alright, itu saja saya punya perkongsian hari ni. InsyaAllah saya akan juga berkongsi kat luar masa ke masa. Dan kita cuba tengok idea, kita cuba fokus, kita cuba discuss, kita cuba perhatikan apa kita boleh buat jadi better lama kelamaan. Alright, all the best. Salam hormat, saya Coach Jero, saya dah kaya berjaya di keuangan, kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Kita jumpa lagi. Untuk hari ni saya ada live, dan petang ni ada, malam ni ada, dan kita akan jumpa untuk akan datang. So all the best. Terima kasih bersama saya. Jumpa lagi.